Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada pecinta-pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi limpahan nikmat-nikmat kepada hamba-hambanya melalui ujian-ujian yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala amat mengasihi akan hamba-hambanya. Dan saya ucapkan selamat malam di Malaysia sana, dan Ustaz masih berada di Tarim di Yaman pada waktu petang, dan insya-Allah seandainya Allah memberi masa kepada kita keizinan, kita akan cuba meneruskan pembacaan kitab kita ini sampai kepada khatam insya-Allah. Dan alhamdulillah pada malam ini di Malaysia kita dapat bersama-sama dalam pembacaan kitab hikam. Dan untuk pengetahuan, alhamdulillah kaki ustaz ni sudah agak okey sedikit lah maknanya. Jadi harap kita dapat meneruskan pembacaan kitab ini dengan sebaiknya, tanpa apa-apa gangguan insya-Allah. Jadi yang mengucapkan assalamualaikum ni Ustaz menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja jemaah berada, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Dan kita sampai pada muka surat 100, masih lagi dalam muka surat 100. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, Al-faqatu basatul mawahib. Al-faqatu busutul mawahib. Busut ni biasanya orang panggil pemaidani ataupun hamparan. Al-faqatu busutul mawahibi in aradta urudul mawahib alaika sahhahal faqra wa faqa ladaika innama sadaqatu lil fuqarat. Maksudnya, bermula sangat segala hajat itu menghampakan segala anugerah Tuhan. Sangat berhajat di situ yakni fakir. Bermula fakir itu menghampakan segala anugerah Tuhan. Jadi kefakiran yakni kesempitan, kesusahan, yang mana kehampiran dan kesusahan dan kesempitan itu membawa kepada ingat dia kepada Allah. Kalau mendatangkan dia merasa putus asa dengan Allah, maka tidak akan menjadi hamparan pemberian Allah. Maka menghampakan segala anugerah Tuhan yang datang atas hatimu, yang mana hamparan yang dimaksudkan itu Allah memberi kepada seseorang tadi dalam keadaan kesempitan itu dengan pemberian yang berbentuk rohani, hati. Jadi kaki ustaz alhamdulillah semakin sembuh. Malam tadi kita dah buang balutan. Sekarang ini tidak ada balutan lah. Tapi katanya pergi dekat Tobik semalam, dia kata tak boleh berlari lagi. Tak boleh berlari, jalan naik tangga turun tangga kena perlahan-lahan, tak boleh cepat-cepat. Dan ni sekarang ni boleh duduk sela dah. Duduk sela
sikit, alhamdulillah. Tapi masih lagi duduk di rumah. Tak apalah, boleh bersama dengan para jamaah. Baik, kita kembali balik. Apabila seseorang tadi menghadapi kesempitan, bila seorang tadi menghadapi kesempitan, ketika mana dia menghadapi kesempitan itu, sebenarnya dia sedang dibentangkan hamparan anugerah Allah. Antara hamparan anugerah Allah Ta'ala itu adalah berbentuk hati batiniah. Seperti apa? Seperti seseorang tadi merasa dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat mendatangkan hatinya hudur, hadir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada keadaan kurnia, disebabkan kurniaan tadi, maka Allah Ta'ala memberi pemberian. Pemberian itu berbentuk batin antaranya, yakni hati. Sehingga hati seseorang tadi merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jika engkau berkehendak, akan datang segala kurniaan itu atasmu. Bila kamu berkehendak, kurniaan itu datang kepada kamu. Sahkan olehmu akan pakai dirimu, dan pastikan kamu benar-benar merasa pakai dengan benar-benar mengharapkan kepada Allah. Kepada para jemaah, kalau ada tersekat, kalau boleh tunggu tunggu, kerana Ustaz akan cuba terus menyambung pengajian. Baik. Kemudian dikatakan bahawa hendaklah kamu sahkan akan pakai dirimu. Hendaklah kamu merasa mengesahkan diri kamu, merasa pakai kepada Allah. Yakni merasa benar-benar berharap kepada Allah. Ketika itu, seorang yang benar-benar merasa dia benar-benar mengharap Allah, maka Allah akan memberi pemberian kepadanya. Dan sangat hajat kepadamu, dan kamu sangat berhajat kepada Allah, hingga engkau hadirkan keduanya itu di dalam sekalian waktu. Kamu merasa kamu fakir, kamu merasa kamu sangat berhajat pada setiap waktu, berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah ketika berada di dalam kesempitan, orang itu akan berhajat. Contohnya, seorang itu berada dalam kesusahan harta benda, maka dia akan berhajat kepada yang kaya. Maka kita ini begitu, kena sentiasa berhajat kepada yang maha kaya. Boleh kerana kita ni nak berhajat kepada yang maha kaya, jangan kita merasa kita mempunyai. Kalau kita rasa kita mempunyai kekayaan, harta kita dah banyak, nanti rasa kita nak berhajat pada Allah berkurangan. Kalau kita rasa kita sudah ada ilmu, maka kita nak berhajat kepada Allah Ta'ala, kepada Allah yang maha alim, akan rasa berkurangan. Kerana apa? Kerana perasaan kita merasa memiliki itu akan terhijab kita, menyebabkan terhalang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan engkau tahqiqkan yang demikian itu dengan takdir ketiadaanmu, dengan kamu benar-benar pastikan, dengan kamu takdir ketiadaan, yakni kamu benar-benar tidak memiliki apa-apa. Baik, bila kita sebut pakai ni ada yang membawa kepada kebaikan. Maknanya, contohnya kemiskinan. Kemiskinan akan jadi kemuliaan dan keutamaan bagi hamba Allah Ta'ala, yang dia akan dapat keistimewaan, dia akan dapat keutamaan dan keistimewaan daripada Allah Ta'ala kerana kemiskinan ataupun kesempitan. Ketika itu dia sedang dibentangkan hamparan Allah Ta'ala. Tapi dengan syarat seseorang itu dia redha, dia tetap maknanya menerima di atas ujian yang Allah Ta'ala bagi. Tetapi seandainya Allah menguji dia
dengan kesusahan, dengan kesempitan, maka membawa kepada dia tidak sabar. Dia mesti redha, dia kena sabar, dia kena berserah kepada Allah. Tapi kalau dia tidak sabar, dia tidak redha, maka itu membawa ke sesuatu yang amat membahayakan. Kerana contohnya kefakiran ini, Nabi SAW ada bersabda, kadal fakru an yakuna kufran. Kemiskinan itu, kefakiran itu boleh membawa kepada. Baik. Jadi kalau seorang itu diberi kesempitan, lalu dia tidak sabar ataupun dia tidak berputus asa, maka membawa kepada perkara yang amat bahaya. Nabi SAW, kadal fakru an yakuna kufran, kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Maka orang-orang yang soleh, apabila mereka ini duduk di dalam hamparan kemiskinan, hamparan kesempitan, ataupun cubaan-cubaan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka itu, maka mereka itu melihat adanya ataupun akan datang satu hamparan pemberian daripada Allah Ta'ala yang bersifat rohani. Seperti apa? Seperti Allah memberi kekuatan iman yang ada padanya. Bahkan ada juga Allah memberi ilmu kepada dia disebabkan kesempitan yang dia rasai. Maka Allah Ta'ala beri ilmu. Ataupun Allah memberi ilham yang baik. Seperti Allah datangkan dia supaya rasa ingin bertaubat kepada Allah. Dan setengah daripadanya sampai Allah memberi ilmu makrifat kepadanya, kepada Allah, dengan ujian-ujian yang Allah Ta'ala timpakan. Maka seseorang itu didekatkan dirinya kepada Allah dengan dua antaranya, iaitu yang pertama dengan ibadah yang soleh. Jadi bila seseorang itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia, Allah nak beri kebaikan kepada dia, tapi dia tidak mampu untuk melalui jalan ibadat yang soleh. Seperti dia tidak mampu sembahyang beratus-ratus rakaat, tidak mampu. Hatta dia tidak mampu berzikir beribu-ribu pun dia tidak mampu. Ataupun dia tidak mampu untuk membaca Al-Quran yang begitu banyak, dia tidak mampu. Sedangkan Allah nak bagi kebaikan kepada dia, kerana Allah kasih kepada dia. Maka Allah memberi kepada dia dan menimpakan satu ujian untuk dia mendapat kebaikan sebagaimana kebaikan yang dapat pada orang-orang yang beramal soleh. Maka orang yang tidak mampu beramal soleh tapi Allah kasih kepada dia, Allah nak beri kebaikan kepada dia, maka Allah bagi ujian. Maka di sinilah orang yang dapat memahami dalam bidang ilmu tasawuf. Sebab itu disuruh kita sentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila dia seseorang itu dia nak beri kebaikan, dia tidak akan beri sesuatu yang berbentuk kesenangan. Bila Allah nak beri kebaikan, Allah akan beri sesuatu yang berbentuk kesempitan. Manusia akan melihat perkara itu satu kesempitan, tetapi di sisi Allah Ta'ala perkara itu membawa kepada kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, maka Allah Ta'ala akan menimpakan musibah. Maknanya Allah Ta'ala nak beri kasih sayang kepada dia, lalu Allah Ta'ala memberi kepada dia ujian. Kita doakan kepada keluarga Latifah Ismaun, katanya sedang diuji oleh Allah kena COVID, penyakit COVID. Baca kepada jamaah amalan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Satu hari paling kurang 10 kali pun cukup, kerana berdasarkan hadis, sesiapa yang baca ini
Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dia tidak ditimpa musibah, insya-Allah. Tapi kalau ditimpa juga musibah, tu ada tanda-tanda kebaikan yang Allah nak beri pada hamba dia. Baik, kita tengok. Maka Allah Ta'ala bila nak beri kebaikan, dia akan beri ujian. Ujian ini sebenarnya kebaikan bagi orang-orang yang soleh, yang mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, dengan ujian ini, seperti ujian kesempitan, ujian kesusahan, sebenarnya boleh mendekatkan diri seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membawa orang itu tunduk dan tadaruk ni tunduk dan tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga merasa akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang diberi kesempitan ini, yang biasanya itu akan terbuka ilham daripada Allah, ataupun setengah daripada mereka, kalau mereka itu sabar, akan diberi rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu, seseorang itu bila ditimpa ujian, maka sedarlah bahawa dia sedang dibentang pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tengok di sini. Adalah sangat jauh perbezaan antara orang awam dengan orang yang menjadi kekasih Allah, ataupun orang yang soleh. Beza yang begitu jauh antara orang awam dengan wali Allah Ta'ala. Orang awam menjadikan kepapaan, musibah, bala dan perkara-perkara yang seumpamanya itu menjadi rintangan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tetapi para awliya Allah, kekasih Allah di kalangan orang yang solihin, segala cubaan tersebut, kesempitan itu sebagai hamparan ataupun sebagai wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu mereka tidak merasakan ini satu musibah, satu bala, tetapi mereka merasakan ini satu hadiah dan ataupun kurniaan daripada Allah Ta'ala. Di mana mereka melihat hadiah itu? Mereka melihat pada hati. Kenapa? Kerana apabila ditimpa ujian, hati mereka akan merasa dekat dengan Allah, bahkan boleh membawa kepada pertambahan kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekiranya seseorang dapat mengukur dirinya, yang dia tidak mampu nak menghadapi kemiskinan, ataupun maknanya tak mampu nak menghadapi kemiskinan, kesusahan, maka dia akan menjadi satu kesedaran bagi diri dia. Satu kesedaran bagi dirinya, supaya dia hendaklah meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada satu orang sahabat susah, duduk miskin termenung. Rasulullah pun cuba meninjau apakah masalah yang dihadapi oleh sahabatnya. Lalulah ternyata sahabat tadi rupa-rupanya dia ini ada masalah hutang yang banyak. Lalu bila ada masalah hutang yang banyak, maka Nabi SAW mengajar kepadanya satu doa. Doa ini jemaah pun biasa baca. Kalau tidak, jemaah boleh, dulu ada ustaz bagi buku zikir tu, siapa yang dapat boleh amalkan. Jangan tinggal kalau boleh. Zikir itu seperti dalam satu doa tu ada di dalam Wirdul Latif. Kalau di sini dibaca setiap pagi. Antara doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Maka minta berlindung, ya Allah Tuhanku, aku berlindung daripada rasa duka cita ataupun kesedihan.
duka cita dan kesedihan, dan aku minta berlindung minal ajzi wal kasal, daripada sifat lemah dan sifat malas. Dan aku berlindung daripada sifat jubni wal bukhul, ya, daripada sifat penakut dan juga bakhil. Dan aku berlindung daripada ghalabati daini, yakni dilingkari hutang, faqah rijal, dan dizalimi oleh manusia. Siapa baca doa ini, katanya kalau dia ada hutang banyak macam mana, dengan yakin, dengan istiqamah, insya-Allah segala hutangnya akan habis, insya-Allah dengan izin Allah. Alhamdulillah, ustaz tidak ada hutang, tidak pernah berhutang dalam bank, 1 sen pun tidak pernah berhutang dalam bank. Dan ustaz hidup, ustaz tidak ada hutang, tapi tidak ada kekayaan. Tidak ada kekayaan, hidup sekadar ni saja. Hutang alhamdulillah tidak ada. Dan tidak ada terlibat dengan apa-apa. Kita tidak ada takaful pun tidak ada. Tidak ada kesimpanan takaful, tidak ada. Tidak ada ambil insurans pun tidak ada. Tidak ada pinjaman bank, tidak ada. Habis tu macam mana? Hidup sekadar yang ada. Itu sajalah. Jadi kesempitan-kesempitan yang kita lakukan ini, yang kita diuji oleh Allah Ta'ala ini, dan kita buruk sangka pada Allah, bahkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian dikatakan lagi, seperti firman Allah Ta'ala, hanya segala sedekah itu bagi orang yang fakir. Innamas sadaqat lil fuqara. Cuba kita tengok ayat ini. Kita membahas, ulama fiqh menyatakan bahawa orang fakir dia ini layak menerima zakat. Apa makna zakat? Yakni pemberian daripada orang fakir. Orang yang layak mengeluarkan zakat, diberi kepada orang yang layak terima zakat. Terima zakat. Ini ulama fiqh kata demikian. Tetapi ulama tasawuf dia mentafsirkan innamas sadaqat lil fuqara, sesungguhnya orang yang dapat sedekah daripada Allah Ta'ala itu adalah orang yang merasa dirinya fakir. Bila Allah melihat dia benar-benar fakir, merasa fakir kepada Allah, maka dia berhak dapat sedekah Allah, yakni pemberian daripada Allah. Minta maaf, lazimnya, bukan semua ni, lazimnya orang yang sudah kaya menganggap dirinya sudah cukup, maka dia rasa tidak lagi memerlukan sebarang bantuan. Hanya orang miskin lah, orang miskin yang sentiasa berhajat bantuan dan berhak dan merasa berhak menerima pemberian dan sedekah. Tetapi sebenarnya tidak ada yang kaya. Yang kaya hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kaya. Sebab itu kalau kita berkawan dengan seseorang, kita berdampingan dengan seseorang, kita jangan berdampingan kerana kaya dia. Kerana dia nak berdampingan dengan kita. Masalah dia kaya ke, dia tak kaya, itu jatuh nombor 2. Dan ketika mana kita berkawan dengan satu orang yang kaya, jangan ada di dalam hati kita inginkan sesuatu daripada harta dia. Kalau dia nak bagi, itu pemberian yang Allah Ta'ala campur di dalam hati. Maka jangan duk fikir macam mana nak cari jalan supaya orang tu bagi duit ke dia. Jangan begitu. Berkawanlah dengan orang yang kaya, berkawanlah dengan orang yang miskin, berkawanlah dengan orang yang susah, senang. Maknanya yang mulia, yang tidak mulia, kawan belaka. Yang paling penting, persahabatan, pendampingan kita dengan mereka itu membawa manfaat. Lebih-lebih lagi membawa manfaat kepada akhirat. Baik, maka dikatakan bahawa sedekah itu bagi segala yang fakir jua. Maka barang siapa telah tahqiq pada yang demikian itu, barang siapa yang telah tahqiq, apa makna tahqiq? Yang telah benar-benar, yang telah benar-benar dia ini fakir, yang demikian itu nascaya mustahak, yakni berhak, berhak anugerah. Dia akan berhak mendapat anugerah bila mana dia benar-benar fakir kepada Allah, bila mana dia benar-benar merasa fakir kepada Allah, dan terangkat kepada martabat yang tinggi di sisi Allah, sehingga dia diangkat martabat yang tinggi. Tengok tu, macam mana seorang tu boleh diangkat martabat tinggi, ketika senang ke ketika susah? Kebiasaannya
diangkat martabat yang tinggi ketika susah. Ketika susah diangkat martabat yang tinggi, munajat, menangis kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, mula kita mengadu pada Allah. Ya Allah Tuhanku, orang menzalimi saya. Ya Allah ya Tuhanku, orang memfitnah saya. Ya Allah ya Tuhanku, orang menyatakan kepada saya sesuatu yang saya tidak lakukan. Kita bersedia menangis di malam hari. Masya Allah, menangis di malam hari ini nak bagi tahu adalah satu anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalulah boleh bangun malam-malam. Dulu ada satu orang muslimat, satu orang kakak lah. Dia kata, Ustaz, saya ada masalah ni. Masalah saya begini-begini. Dia pun cerita masalahnya. Bila dia cerita masalahnya, maka dia cerita masalah dia. Lalu kita pun berkata, begini Kak, Ustaz cadangkan Kak cuba bangun semayang malam, dekat dengan Allah, mengadu pada Allah. Sebagaimana Kak mengadu kepada saya, Kak mengadu di malam hari dengan Allah. Maka selang berapa lama kita pun tak jumpa beliau. Akhirnya jumpa dia tu, Alhamdulillah Ustaz, semenjak Ustaz memberi nasihat kepada saya tidak tinggal sembahyang malam. Kata dia, Alhamdulillah, walaupun dia ditimpa ujian, tetapi Allah memberi dia ibadah. Ibadah. Maknanya maka dikatakan bahawa ni apa ni, hak Allah dan para Rasulullah masih belum tunai sebab anak terlalu fakir. Begini Ahmad Sufyan, kalau boleh tanamkan hati kita, fakir kita ni biar kepada Allah. Biar fakir kita biar kepada Allah, sehingga kita tidak berhajat. Fakir kita macam mana pun kita tidak berhajat pada makhluk. Kita tak berhajat pada Allah. Dan kita mengadu kefakiran kita ini kepada Allah, dan sehingga kita merasa kita tidak memiliki apa-apa. Sehingga tak rasa pilih amal, tak rasa kita baik, tak rasa kita solat, tak rasa kita mulia, tak rasa kita, sehingga kita merasa hina di hadapan Allah, merasa tidak ada apa-apa. InsyaAllah ketika itu Allah Ta'ala mengangkat kita, mendekatkan kita dengannya. Apabila seorang itu sudah mendekatkan dengan Allah, diangkat oleh Allah Ta'ala, sehingga menduduk satu martabat yang tinggi di sisi Allah, dan ketika itulah dia akan merasa nikmat. Nikmat di dalam kefakiran. Nikmat di dalam kefakiran. Dan barang siapa sah fakirnya, benar dia benar-benar fakir, sah fakir ni, sah fakir di sisi Allah, dan dia benar-benar merasa fakir dengan Allah. Nah, saya mustahak, jadi berhaklah sedekah kepadanya, maka dia berhak mendapat sedekah. Kerana dia orang fakir dapat sedekah. Tetapi kalaulah yang zahirnya orang fakir yang beri sedekah tu siapa? Orang kaya bagi sedekah. Dia orang kaya. Tapi kalau orang yang merasa dirinya fakir kepada Allah, siapa yang bagi sedekah? Yang bagi sedekah tu maha kaya. Maka mencari sedekah daripada maha kaya itu lebih utama daripada mencari sedekah dengan orang kaya. Jadi memilih kefakiran kepada Allah Ta'ala itu lebih utama, lebih utama daripada merasa memiliki apa yang kita yang merasa miliki, yang menyebabkan kita hilang rasa kefakiran terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa kemiskinan, kefakiran, kesempitan, hamba Allah tidak akan membawa manfaat kecuali apabila kehambaan kepada Allah dapat dibuktikan dengan 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama redha terhadap apa yang berlaku. Yang pertama redha terhadap apa yang berlaku, sama ada sedikit ataupun banyak, redha. Dengan erti kata redha dengan apa yang berlaku, tanpa sedikit pun bantahan ataupun merasa tidak puas hati kepada Allah. Maka dikatakan tidak akan manfaat kesempitan, kefakiran, kesusahan itu kecuali 4. Yang pertama redha. Yang kedua menjaga kewajipan. Menjaga kewajipan. Jangan sampai bila ditimpa kesusahan tidak sembahyang. Dulu kita ada bagi program kepada fakir miskin di bulan Ramadan supaya mereka dapat belanja raya. Tapi malangnya mereka itu nak sumbangan, tetapi mereka tidak puasa. Itu dah macam mana Allah nak tingkatkan, nak mengeluarkan dia daripada kefakiran itu.
Sedangkan dia pun tidak menyedari akan dirinya, keperluan yang ada pada diri yang diperlukan. Bukan saja perlu pada duit dia, tapi dia perlu hubungan dengan Allah Ta'ala. Maka melaksanakan kewajipan-kewajipan. Yang kedua, melaksanakan kewajipan dan meningkatkan amalan-amalan sunat. Amalan-amalan sunat. Itu nombor 2. Yang ketiga, menjauhkan diri daripada nafsu yang membawa kepada kebinasaannya. Jangan sampai bila miskin jadi ikut hawa nafsu. Jadi maknanya tidak melakukan kebaikan. Miskin, maka sebab miskinlah cari jalan macam mana nak mencuri, macam mana nak merompak. Itu bukan jalannya. Dan yang keempat, sentiasa menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang keempat, dia sentiasa menghadapkan dirinya kepada Allah. Maka 4 perkara ini, barulah kesempitan itu memberi manfaat. Pernah Nabi Musa AS berdoa, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kata Nabi Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat. Inni lima anzalta ilayya. Aku sangat berhajat. Berhajat pada apa? Berhajat kepada apa yang engkau turunkan kepadaku yang merupakan kebaikan. Aku ini fakir. Ini fakirun. Aku ini fakir. Dan aku sangat berhajat dengan apa yang kau turunkan kepada aku yang berupa kebaikan. Adakah Nabi Musa harapkan apanya yang aku dengan kefakiran ini aku mengharapkan kebaikan itu kekayaan? Sedangkan kita tahu Nabi Musa ini bukanlah Nabi yang kaya sebagaimana Nabi Allah Sulaiman. Tetapi yang Nabi kata kebaikan di situ apa dia? Yakni antaranya adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuatan ketakwaan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan macam itu, seseorang tadi hendaklah memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menetapkan seseorang itu kesempitan itu mempunyai hikmah-hikmahnya yang tertentu. Baik, kita tengok lagi. Dan kata Syekh Syazili radhiyallahu anhu, sah ubudiyah itu dengan melazimkan fakir. Seorang itu sah, benar-benar orang itu dikira orang yang mengabdikan diri kepada Allah apabila dia merasa fakir. Apakah yang dikatakan fakir? Yakni dia merasakan dia tidak memiliki apa-apa daripada ibadah yang dia lakukan. Dengan sehingga kan dia tak berbangga dengan amal ibadat dia. Dan juga melazimkan fakir dan hina. Hendaklah dia ini sentiasa dalam keadaan fakir, sentiasa dalam keadaan merasa hina dengan Allah. Jangan rasa mulia. Aku ilmu banyak. Aku lebih baik pada orang tadi. Ni orang jahil belaka ni. Ini orang tak ada ilmu belaka. Maka apabila dia merasa dirinya mulia, sebenarnya di situ terdinding dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lawanannya itu sifat ketuhanan. Lawan dia tadi, apa dia? Itu sifat ketuhanan. Jangan ambil sifat ketuhanan. Apa dia? Lawan pada fakir apa? Kaya. Merasa kaya itu sifat Allah. Hina, lawan pada hina apa? Mulia. Mulia itu sifat Allah. Jangan kamu mengambil sifat Allah. Bahkan duduk dalam keadaan rasa fakir, rasa hina, barulah nanti Allah Ta'ala memberi kamu pemberian, yakni dipanggil hakul ubudiyah. Sebenar-benar orang yang berubudiyah kepada Allah Ta'ala. Maka adalah sempurna segala hamba fakir, terlebih banyak mereka itu kebajikan. Siapa yang banyak merasa fakir, semakin banyaklah dia kebaikan, semakin banyaklah dia pahala, semakin banyaklah rahmat diturunkan dan iktibarkan olehmu. Maka ambil iktibar, ambil peringatan olehmu, kata ini dengan perkataan Syekh Abu Hasan Syazili ini, dengan hal kanak-kanak yang tiada kuasa ia atas pihak memerintah, betapa diperintahkan atas ibu bapanya dan lainnya daripada kasih akan dia.
Maka kamu kena fahamlah seperti kata-kata ini. Seorang yang kanak-kanak ni, dia serah apa yang ibu bapa dia lakukan. Apa ibu bapa dia nak beri. Maknanya begitu. Orang-orang yang dia ini sudah merasakan dia ni tak ada apa-apa, dia serah diri pada Allah. Macam budak-budak kecil, dia kata dia mari fikir dah. Dia esokkan dia nak makan apa. Ayah dia ada fikir ke tak? Dia nak tidur malam, dia fikir dah rezeki aku ni macam mana. Dia tak fikir dah. Dia bangun pagi, dia kira nak makan je. Dia main pagi nak makan saja. Sebab apa? Sebab dia tahu dah dia duduk dengan ayahnya yang ada duit, ataupun ayahnya yang akan cari beri rezeki pada dia. Itu budak-budak. Maknanya sifat budak-budaknya begitu. Jadi kita ini, kalaulah kita ini yakin dengan Allah Ta'ala, Allah yang Maha Kaya, maka kesibukan kita dengan apa? Dengan apa yang Allah perintahkan, bukan dengan apa yang Allah jamin. Dengan tentang rezeki dan seumpamanya. Maka kepakiran Allah Ta'ala beri kesempitan-kesempitan itu sebenarnya membawa kita ini kepada mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita jangan sibuk sangat dengan selain pada Allah, supaya kamu rasa kamu hina, kamu ni tak ada apa-apa, sehingga akhirnya rasa bergantung dengan Allah, rasa benar-benar berharap dengan Allah. Sebab tu bahaya. Ada beberapa orang yang bahaya. Yang pertama, siapa yang bahaya? Orang ahli ilmu. Orang ahli ilmu ni bahaya. Sebab apa? Dia rasa dengan ilmu dia rasa hebat. Akibat dengan itu, kadang-kadang dengan ilmunya dia sudah tidak menyedari bahawa ilmunya terhalang untuk mendapat pemberian-pemberian Allah. Yang kedua, dengan sebab siapa yang bahaya? Yang kedua yang bahaya, orang yang ada harta. Orang yang ada harta ini bahaya. Kadang-kadang dengan ada harta dia rasa dia dah cukup dah. Bila rasa dah cukup, kadang-kadang pergantungan dia dengan Allah jadi kurang. Ini bahayanya. Yang ketiga, orang yang bahaya itu orang yang ahli ibadat. Ahli ibadat ni bahaya juga. Kenapa? Dia merasa dirinya sudah soleh. Sudah soleh. Sebab apa? Bila dia beribadat, kadang-kadang Allah Ta'ala beri macam-macam pada dia. Maka ini bahaya. Kecuali seorang tadi, dia menyedari walau keadaan dia pun dia tetap hamba kepada Allah. Bagaimana nak merasa diri hamba? Dia kena duduk dalam keadaan merasa fakir, merasa hina. Fakir dan hina ini menyebabkan dia diberi pemberian Allah. Dan sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Ada pun para jemaah yang ada di luar sana, Ustaz doakan agar mendapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Yang sakit disembuhkan, yang sempit rezeki diluaskan. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kesabaran, ketabahan kepada mangsa-mangsa banjir yang ada di negara kita yang tercinta. Dan juga kita doakan juga agar Allah memberi kesembuhan kepada pesakit-pesakit yang ditimpa ujian penyakitnya. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala mengangkat dan menjauhkan daripada wabak negara kita. Dan kita mohon kepada Allah agar pemimpin-pemimpin kita benar-benar ikhlas untuk menangani masalah ini dengan jujur, dengan amanah. Dalam waktu yang sama kita mohon juga kepada Allah agar ulama-ulama kita jangan bergaduh, bersatu dan juga duduk di atas kebenaran, duduk di atas ahli sunnah wal jamaah. Jadi Ustaz minta maaf di atas mungkin kelemahan kalau ada orang yang tidak dapat memahami apa yang Ustaz sampaikan. Dan terus terang Ustaz bukanlah orang yang ada ilmu sebenarnya. Kalau diberi pilihan menjadi guru dengan menjadi murid, memang layak menjadi murid, tidak layak menjadi guru. Jadi kalau andai kata tidak faham huraian hikam ini, bertanya kepada ustaz-ustaz yang lain yang lebih alim, yang lebih soleh. Jadi apapun yang penting, kita cuba menjadikan orang yang cuba untuk beramal dan bergantung kepada Allah dan memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Dan Ustaz doakan agar negara Malaysia, negara yang diberi rahmat oleh Allah,
dijauhkan daripada ujian musibah yang berat, dan juga membawa menjadikan kita semua orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doakan Ustaz di zaman ini agar dipermudahkan segala urusan menuntut ilmu, dan juga dipermudahkan urusan dimurahkan rezeki untuk duduk di sini, dan juga diberi kebaikan. Dan demikianlah Ustaz akan terus mendoakan kepada jemaah sekalian. Jadi sekadar ini saja Ustaz sudahi dengan